Jadi insyaAllah apa yang kita nak ambil pedoman dan juga ilmu yang kita nak ambil, putih-putih mutiara daripada hadis Rasulullah SAW ini adalah akhlak dan juga adab sebahagian kecil daripada bab at-tawadhu' wa khifdul an-najah lil mu'minin. Okay, bab tawadhu' dan merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Salam tunjukkan dia menjadi seram sejuk lah. Okay, dia berbeza lah. Macam contoh lah kan, macam ayah kalau marah, anak takut terus, betul tak? Mak ni 10 kali marah sehari tu, anak tak takut kan, siap bermain-main dengan kemarahan mak tu kan. Sebab biasanya ayah ni dia payah nak marah, biasanya lah kan. Jadi kita biasanya kalau peringkat ayah-ayah ni dia jadi jenis suka melayan, okay? Ayah-ayah muda ni macam tu lah, dia suka manjakan dan sebagainya. Tapi bila marah sekali, anak-anak jadi terkedu kan, tak berani nak lawan kan. Dia jadi mak ayah marah lah kan, dia akan cari mak dia nak berlindung lah. Tapi kalau mak ni marah kan, jangan jangan basahkan lantai, jangan main air, jangan ni, jangan ni, dia macam lali dah kan. Dia dah tak biasa, dia dah biasa dah. Jadi begitulah kita nak bagi tahu cerita bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW ini. Ada keadaan yang Rasulullah SAW ini tegas, beliau akan sangat tegas. Dan apabila berlembut, memang sepanjang hidup Rasulullah SAW ni dengan berkeluarganya memang sangat-sangat menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi ni. Ini yang kita kena imani lah. Jadi apabila dapat tajuk akhlak Rasulullah SAW itu, saya suka kembali kepada kitab yang saya biasa gunalah dalam pengajian-pengajian sebelum masuk ke Yadim ni. Saya ada lebih kurang dalam 8 ke 10 buah kuliah lah yang saya committed di surau. Tapi lepas masuk Yadim tu dia agak sibuk sikit. Jadi orang muda ni semua benda kena tolak. Esok di UPM lah kan. Jadi tak boleh bagi komitmen. Hashim tak ganti. Jadi saya terpaksa banyak kuliah yang dilepaskan. Tapi apabila kita kembali kepada medan ni, saya suka bawa kitab yang sama yang saya mengajar lah. Dia jadi kuning sikit lah. Okay, daripada 2014 beli kan. Jadi dia kitab Jawi, kitab Jakim kan, kitab Riyadhus Shalihin. Tapi dia punya bab pengajian ni memang sangat-sangat indah dan juga cantik. Sebabnya hadis-hadis yang disusun oleh, ini pun adalah karangan Imam An-Nawawi kan. Yang baru ni ada viral sikit isu hadis 40 kan. Sebenarnya tak ada isu pun kan. Hadis 40 tu ada hadis yang sebenarnya hadis tarbiyah kepada umat Islam. Dan sepatutnya dia bukan diterapkan pada 2023. Sepatutnya daripada 1957 tu dah kena terapkan sepatutnya kan. Maksudnya selepas merdeka tu, itulah hadis yang menjadi panduan. Dia kepada umat Islam. Sebab hadis itu memang dimasukkan dalam silibus-silibus pengajian di universiti. Di Yarmouk saya belajar satu semester tentang kitab hadis 40 Nawawi, Imam Nawawi. Satu tu, itu pun tak habis. Sebab dia ada lebih kurang dalam 40 lebih hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Kami sempat habis dalam 20 lebih je. Tapi kena mengapai dia tu semua. Jadi kena hafal lah. Hadis panjang ke, hadis pendek ke, hadis Jibril tu memang hafal lah. Memang diwajibkan. Jadi dia dapat markah bonus lah kan. Doktor bagi 10 markah je. Daripada 100 tu 10 markah. Tapi kami sayang sangat markah tu, hafal lah kan. Tapi kalau jenis yang tak kisah ni, dia tak hafal pun. Kan? Jadi insyaAllah apa yang kita nak ambil pedoman dan juga ilmu yang kita nak ambil, putih-putih mutiara daripada hadis Rasulullah SAW ini adalah akhlak dan juga adab sebahagian kecil daripada bab at-tawadhu' wa khifdul an-najah lil mu'minin. Okay, bab tawadhu' dan merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Sebab apa saya ambil tajuk ni? Sebab saya kira pada hari ini adalah bab yang sebenarnya kita kena hayati bersama. Sebabnya kita di akhir zaman ni, dan tentang isu Palestin sebagai contoh kan, generasi muda ni dia tak hidup zaman 2014 kan. Maksudnya orang yang pelajar yang masuk universiti ni masa 2014 tu dia mungkin sekolah rendah lagi dan sebagainya. 2014 ni adalah perang terbesar yang berlaku di kalangan inilah antara dua pihak kan, antara Israel dan juga Hamas. Jadi Israel lanatullah ni memang bukan yang dari 2014 tu dia perang besar. Maksudnya dia setiap tahun dia akan kacau. Dia akan perang, dia akan baling peluru, dia akan serang, dia saja je lah kan. Dia provoke, orang panggil dia provoke kan. Sebab apa? Dia nak uji sama ada Gaza ni sama ada kuat ke tak kuat sekarang ni kan. That's why lah beberapa tahun kebelakangan ni dia berikan internet, akses internet sebab nak rosakkan generasi. Bila ada akses internet, dia boleh rosakkan generasi Gaza lah.
Jadi ini adalah satu kejutan yang mana apabila Hamas pertama kali menyerang daripada tahun 1973 tu, Hamas tidak menyerang. 1973 tu Arab perang dengan Israel. Yang mana Mesir masa tu, Syria masa tu, Lebanon dan juga Jordan menyerang secara serentak kepada Israel. Tapi disebabkan ada perisik dalaman di kalangan tentera Mesir ni yang membocorkan maklumat dan akhirnya mati secara terhina di UK, United Kingdom. Okay, kalau saya sebut, dia ada cerita keluar dekat Netflix. The Angel tulis kan. Konon-kononnya malaikat lah kan. Kalau siapa tahu tu, itu adalah satu cerita yang penghinaan terbesar, yang mana pengkhianatan terbesar orang Islam sendiri di kalangan tentera Mesir, dia mengkhianati, dia beritahu perisik Mossad masa tu, dan akhirnya dia orang dah bersedia dalam peperangan Arab tu lah. Tapi jadi akhirnya gagal lah. Cuma ada beberapa kemenangan Arab masa tu. Mesir dapat Sinai, Syria dapat dia punya Tabari punya dia punya bukit dia, ada satu bukit tu. Jadi dikecilkan wilayah Israel ni lah. Kalau tak, besar lagi wilayah Israel ni sebenarnya lah. Jadi nak ceritanya, ini adalah kali pertama lepas daripada berapa tahun dah, puluh tahun ni, ini kali pertama Hamas menyerang, kali pertama kan. Tetapi generasi muda ni tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Mereka kata Hamas ni lah melemah, pergi menyerang kan, pergi berperang. Sebenarnya mereka berperang bukannya saja-saja kan. Sebab mereka ni sampai sekarang ni, abang sepupu saya lah kan, Ustaz Nadir An-Nuri yang berada di Gaza, itu adalah abang sepupu saya. Masa 2013 dia lari keluar daripada Syria. Dia singgah di Jordan sebab masa tu Syria berperang. Dia bincang dengan saya, dia kata sebab dia nak ambil degree dalam bidang syariah. Jadi dia tanya dengan saya, masa saya di Jordan lah, belajar di Jordan. Dia kata mungkin nak sambung di Mesir ataupun di Gaza. Saya terkejut, dia kata nak pergi Gaza kan. Masa tak kahwin lagi lah dengan balu syuhada tu kan. Jadi bila dia bertemu dengan bila bertemu dengan kami, dia nak hidup dalam keadaan yang berjuang dan struggle, dan akhirnya dia pergi ke Gaza. Gaza ni elektrik 5 jam je sehari. Yang disekat tu, orang Palestin tak kisah pun, orang Gaza tak kisah pun. Dia sekat lah air ke apa ke, bagi dia tak ada nothing kan. Sebab Gaza ni dah biasa dah 5 jam sehari dan sebagainya. Jadi mereka ni memang tak aman pun, dan mereka memburu keamanan sebenarnya. Mereka memburu kebebasan dan juga hak macam kita dapat ni. Saya bila Hamas perang tu, saya bangun pagi tu, saya cuba bayangkan macam mana keadaan kita bila kita bangun pagi, bunyi bom sana, bom sini kan. Wa'iyazbillah lah kan, negara kita terlibat dengan peperangan macam ni. Tapi kita rasa macam tenang sebab kita rasa kemerdekaan tu. Jadi kita tak boleh salahkan mereka kalau mereka nak cari memburu kebebasan tu kan. Macam mana Israel boleh tenang, aman dengan tanah yang dijajah. Apakah sepatutnya mereka patut rasa kegusaran dan juga rasa ketidakadilan yang mereka laksanakan kan. Dan akhirnya hari ni peperangan ni walaupun kecil, kita panggil kecil lah sebab memang persiapan dia tidaklah sehebat seperti yang kita jangka kan. Kan, dia tidak ada jet pejuang, dia tidak ada kereta kebal. Hanya senjata-senjata yang direka secara kreatif oleh pejuang-pejuang Hamas masa ni. Jadi kita doakan ini ada permulaan yang baik untuk dapatkan balik hak saudara-saudara kita lah kan. Jadi inilah yang kita kena bagi tahu dekat generasi-generasi muda kan. Ada setengah tu dia terpengaruh dengan media-media sosial. Dia kata Israel Hamas ni dah mulakan peperangan yang dibunuh pun orang awam di Israel. Kan, kita kena tahu sebahagian besar daripada penduduk di Israel ni adalah tentera. Tentera dia, mereka ada training mereka kan, mereka ada macam PLKN mereka kan. PLKN lah mula cerita kan. Training lepas daripada dia habis belajar, kena masuk tentera, belajar tembak dan sebagainya kan. Jadi puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita cerita tentang akhlak ni, itulah sebab bila mana saya tengok video-video yang dikeluarkan oleh barisan pejuang Al-Qassam kan. Mereka tunjukkan video macam mana bila berperang, ada sesetengah keadaan mereka menghormati wanita, kanak-kanak, betul tak? Ada video-video yang sekarang ni viral. Sebab video ni sekarang adalah war juga, peperangan juga. Mesej yang nak disampaikan. Kan pentingnya kita sebagai umat Islam, kita kena tahu sebab apa buat video kan, sampai bila tentera boleh bunuh, bila orang awam, bila kanak-kanak, mesej tu jelas. Itulah akhlak Rasulullah SAW ketika berperang kan. Dan akhir sekali adalah di Khaybar kan. Yahudi di Khaybar. Semua orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW, semua lelaki dibunuh. Perempuan dan juga anak-anak, kanak-kanak hanya ditinggalkan. Dan diambil lah sebagai hamba. Ada sebagian jadi hamba yang mengambil sebagai isteri, jadi isteri kepada orang-orang Madinah lah ketika itu kan. Jadi
Ini kisah-kisah yang kita nak bawa dalam akhlak Rasulullah SAW ini, dan apabila kita cerita tentang bab yang saya kira baiklah kan untuk kita hayati, bab tawaduk. Dan merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Bab ni yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Bab tawaduk ni kadang-kadang orang salah tafsir. Tawaduk ni kena tunduk kepala kan. Jalan rendah kepala, itu bukan tawaduk. Itu nama dia sakit tulang belakang, tuan-tuan perempuan. Kan dia sakit tulang belakang, dia tunduk kan. Saya tengah tunggu operation ni 2 tahun lagi kan. Oh, ingatkan tawaduk. Okey, tawaduk bukanlah maksudnya kita ada kereta BMW, kita ada Mercedes, tapi kita bawa kancil nenek kita sebagai contoh kan. Sebab kita tawaduk. Itu bukan tawaduk. Lepas tu mati tepi jalan kan. Beritahu message bawa minta maaf lah, kereta mati. Kat rumah ada kereta tu BMW kan, contoh. Kan, itu bukan sifat tawaduk. Kan? Dan merendah diri ni, tawaduk ni adalah bila mana kita menggunakan sesuatu rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita tu adalah untuk kebaikan. Dan kita tidak riak dan kita tidak sombong dengan harta yang kita miliki tu. Itulah tawaduk. Kalau ada kereta Mercedes, pakailah kereta Mercedes, tapi jangan pergi bar. Pergi ke masjid, kan? Tunjukkan kita ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah niat dan juga tujuan. Contohnya macam para sahabat radhiyallahu anhum bersama dengan Rasulullah. Sayyidina Osman kaya, Abu Bakar Siddiq kaya, Umar sendiri kaya. Maksud kaya ni adalah memang pakai minum, anak-anak semua cukup dan mewah. Tapi apabila nak berinfak ke jalan Allah kan, Sayyidina Umar kan, bila tanya dekat Rasulullah kan, dia rasa dia dah hebat. Dia kata kat Rasulullah kan, Rasulullah, ada ke yang lebih banyak infak daripada aku kan? Sebab aku infak separuh dari harta ni. Separuh daripada nisbah kekayaan itu banyak sebenarnya. Apabila Rasulullah beritahu ada, dia terkejut kan. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dia infakkan seluruh harta dia. Sayyidina Umar kata memang tak boleh lawan lah kan. Sebab apa? Sebab Abu Bakar Siddiq dia infakkan sepenuh harta yang dia miliki. Bukan dia infakkan dengan share-share saham yang dia pegang. Okay. Kebaikan para sahabat ni adalah mereka pandai mengenerate income daripada simpanan-simpanan. Sebab mereka ni mempunyai sebab itulah Rasulullah SAW ini memilih individu-individu sebagai rakan perjuangannya adalah sebab ada nilai-nilai yang tinggi. Terutamanya adalah pandai bisnes, pandai berniaga. Sebab tu umat Islam kena pandai berniaga. Kan? Walaupun duduk dekat dalam agensi kerajaan, tapi asyik-asyik jual nasi lemak RM20 kan, contoh kan. Sehari dapat generate income RM20. Baguslah kan. Maksudnya ada penambahan income kan. Lepas tu kembang masuk department lain dah jadi RM50 pula pendapatan dia kan. Bijak berniaga kan, jual nasi lemak je contoh kan. On the way singgah nasi lemak. Cuba contoh. Itu bijak berniaga kan, kembangkan. Bukannya kita ni tak apalah, dah dapat gaji tetap ni umur 20 berapa, umur 25, tak apalah, relax je lah kan. Pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Tunggulah gaji naik dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Boleh kita ni. Cuma nak cerita kan, para sahabat radhiyallahu anhum ini ada yang jenis macam tu juga. Yang makan gaji. Sebagai contohnya, ada setengah yang sahabat kan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nak infakkan separuh harta dia kan. Masa dia tengah sakit. Tapi Rasulullah tak bagi kan. Pecahkan harta ikut faraid kan. Saya siap wasiatkan 1/3 untuk siapa, 1/3 untuk siapa. Sebab apa? Sebab sahabat ni kalau dia infakkan semua harta dia kepada ni, memang fakir miskin anak-anak beranak dia kan, keturunan dia. Dia beza dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Jadi nak bagi tahu, adakah semua kekayaan macam contoh Abdul Rahman Al-Auf kaya? Berapa banyak ladang kurma yang dia ada, berapa banyak kan. Pergi mana-mana dia pajak ni, Pasar Madinah tu pun antara harta peninggalan yang diberikan oleh Abdul Rahman Al-Auf. Dia beli kan pasar tu kan, tapak tu. Dan akhirnya dia buat tapak Madinah. Dan ini adalah kekayaan yang besar. Tapi adakah semua sahabat ni jalan bongkok je kan? Tak kan. Tapi apabila dia berada di medan perang, gagah perkasa kan. Apabila berada di dalam bersama dengan kaum musyrikin yang nak membunuh Rasulullah SAW, mereka bongkak kan, mereka kerah kan, kita akan pertahankan mati-matian kan. Takkanlah kata tak apalah, bunuh lah kan, tapi kami akan pertahankan. Dia takkan cakap bahasa-bahasa yang lembut. Itu bukan tawaduk maksudnya. Tapi digunakan keyakinan dia, digunakan kekuatan dia sepenuhnya untuk kebaikan dan perjuangan Islam. Okay, jadi kita kena faham bentuk tawaduk ni kan. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh bila bersama dengan Muslim. Sebab itulah merendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Kita akan dengar beberapa hadis yang akan disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh beberapa para sahabat.
apabila Rasulullah SAW berhadapan dengan beberapa situasi, dan menarik itu kita kupaskan pada malam ini, pada pagi ni insyaAllah. Kita punya sampai pukul berapa ni? 11 okey, saya kena mulakan hadis ni kalau tak keluar hadis ni. Okey. Dia cerita mukadimah dia tadi. Okey, baik insyaAllah. Okey, lebih apa Okey, baik. Hadis yang pertama dalam bab ni kita pergi pada hadis yang pertama. Wa an Iyad bin Hamarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an natawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya daripada Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepada aku yang memerintahkan supaya kamu semua bersifat tawaduk, sehingga tidak ada seorang pun merasa dirinya megah lebih daripada orang yang lain, dan tidak seorang pun menzalimi dan melampaui batas terhadap orang yang lain. Okay. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini adalah jelas kan bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua ni. Sebenarnya hadis ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum kan, tapi bila Rasulullah SAW sebut ni, sebenarnya dia tarbiyah kepada kita lah. Kita ni sebagai orang yang umat Nabi Muhammad ni, kita kena ambil setiap dia sabda dan juga setiap daripada Al-Quran itu adalah panduan dan juga tarbiyah kepada kita. Kan. Patutlah kita jangan sangsi langsung dengan apabila hadis tu adalah hadis yang sahih kan. Walaupun hadis tu aqtulun nas kan, aku perangi manusia kan, dia tidak mengucap kalimah syahadah dan sebagainya, kita kena ambil daripada konteks apa makna hadis tu. Sebagai contohlah hadis yang ke-8 yang baru ni viral kan, hadis 40. Tapi apabila kita mengambil hadis itu sebagai satu bentuk tarbiyah, maksudnya kalau kita bahaslah hadis yang ke-8 tu kan, Rasulullah SAW memberi teguran kepada para sahabat apabila berlaku satu situasi, apabila di zaman Saidina Abu Bakar Siddiq terlalu ramai orang yang murtad. Orang yang murtad ni orang yang keluar Islam lah. Jelas kita boleh perangi. Betul tak? Orang yang murtad ni memang halal darahnya untuk dibunuh. Jika pemerintahan itu adalah pemerintahan Islam yang mengikut undang-undang Islam, boleh halalkan darah. Tapi orang yang tak bayar zakat ni, tapi dia beriman, dia pergi solat subuh kan? Dia pergi solat zuhur, dia puasa, dia pergi haji, tapi dia tak nak bayar zakat. Jadi hadis yang ke-8 inilah menjadi panduan. Sebab apa Saidina Abu Bakar kan? Sebab Umar tanya kan, sebab apa dalam masa tempoh 2 tahun yang Abu Bakar kan, Abu Bakar memerintah sebagai khalifah yang pertama, memerangi golongan yang tak membayar zakat ni, tak mengeluarkan zakat ni. Sebab apa yang duk keras sangat ni kan? Apalah yang murtad tu murtad lah kan, memang wajib, memang Rasulullah SAW perintahkan. Tapi yang peliknya sebab apa ni? Sebab apa yang tak bayar zakat ni? Rupa-rupanya yang tak bayar zakat ni adalah yang tergolong daripada golongan yang aku perangi manusia yang bila masuk Islam tapi dia tak nak membayarkan zakat. Sebab dia ada 3 kan, yang mengucap kalimah syahadah, yang solat, dan juga yang tidak mengeluarkan zakat kan. Yang tidak mengeluarkan zakat ni adalah orang yang patut diperangi. Dan dari situlah kekuatan Saidina Abu Bakar mengambil satu panduan dan memerangi golongan yang tidak membayar zakat. Dan akhirnya Saidina Umar memerintah 10 tahun dalam keadaan seronok je. Itu kesannya. 10 tahun buka Parsi, buka ni. Sebab kesannya murtad dan juga golongan yang tidak membayar zakat ni, kekuatan ekonomi ketika itu dapat dibendung oleh Saidina Abu Bakar dalam tempoh 2 tahun saja. Itu satu kerahmatan lah, ibrah yang kita boleh ambil kan, sebagai contoh. Jadi hadis dan panduan Rasulullah SAW lagi, apabila Rasulullah SAW beritahu dekat dalam hadis yang ini, apabila wahyu yang Allah SWT beri, perintahkan supaya kamu semua bersifat tawaduk. Tadi kita dah contoh kan, sehinggalah tiada seorang pun yang merasa dirinya megah dan lebih. Kita pakai kereta apa saja pun, Honda ke, BMW ke, Mercedes ke, bila kita parking kat sebelah tu tak rasa langsung megah. Kan? Bahkan maintenance teruk lah kena bayar kan, contoh kan. Ada yang berpeluh kan, keluar kereta berpeluh sebab tu tak aircon, jimat minyak. Sebab tak mampu nak bayar apa. Kan? Teruk lah minyak kan kereta ni kan, sebagai contoh. Tapi kereta mahal contoh lah kan. Jadi sampaikan seorang tu tak boleh rasa megah kan. Maksudnya dengan harta yang dia miliki tu kita ada sifat tawaduk. Tapi adakah dengan kita ada kelebihan tu kita tak nak guna, sebagai contoh kan. Jadi kat sinilah kita perlu seimbangkan.
Macam mana perasaan kita dan sebagainya. Dan daripada orang lain, dan tidak seorang pun yang menzalimi dan melampaui batas. Bila kita rasa megah, kita akan menzalimi seorang ataupun menzalimi kelompok-kelompok tertentu. Dan inilah yang kita kena ambil iktibar apabila ada setengah daripada kita kan. Bila dia rasa dialah yang orang kata apa paling masyhur, paling diangkat dan sebagainya. Kat situlah orang macam itulah yang paling teruji sebenarnya. Sebab apa? Dengan kemegahan itu, berapa ramai orang yang sebenarnya kadang-kadang tu dia menzalimi ramai orang-orang bawah ni, sebagai contoh kan. Di mata masyarakat, alhamdulillah nampak megah, masya-Allah kan, hebatnya kan, alimnya kan. Tetapi ada setengah keadaan tu kita tak tahu sebenarnya ada yang tak dibayar gaji pun sebenarnya kan. Sebagai contoh. Adalah beberapa keadaan kan. Saya kalau dengar Arab-Arab ni memang biasa dah kan. Kadang-kadang Arab ni ada yang kedekut, ada yang pemurah terlebih kan. Ada yang menzalimi kan. Jadi kita kena fahami macam mana kita sebagai seorang insan ini memandang sesuatu keadaan tu, walaupun dia bekerja dengan kita pun dia adalah insan. Melainkan kalau dia tak buat kerja langsung lah, itu cerita lain lah. Kalau macam tu kita kena ambil dalam konteks profesional lah. Tapi dalam konteks insaniah ni kan, maksudnya kita tidak ada, hubungan kita ni hanyalah hubungan insaniah lah kan. Apabila kita dalam keadaan yang kalau Rasulullah SAW diagung-agungkan oleh para sahabat, diagung-agungkan. Ada yang setengah sahabat tu bila Rasulullah ambil wuduk, air tu disimpan, diminum, dimandi. Tapi memang ada keberkatan. Dan memang diwahyukan, memang ada penyembuhan daripada badan-badan jasad Rasulullah SAW itu kan. Tetapi kita tak pernah dengar pula kan, setengah-setengah sahabat muktabar ni kan, yang sampai macam tu sebab mereka ni menjaga hubungan mereka dengan Rasulullah. Sebagai contoh Saidina Abu Bakar, apa sahaja perbincangan mesti Rasulullah rujuk dengan Abu Bakar. Sebagai contoh lah kan, kawan baik. Tapi Abu Bakar ni tak adalah sampai mengambil keberkatan tu melampau. Sebab apa? Sebab dia tahu Rasulullah ni rapat sangat dengan dia. Jadi kalau dia buat macam tu, orang lain tak dapat hak macam tu. Betul tak? Asyik dia je lah dapat, betul tak? Nampak macam mana dia mengimbangkan antara merendah diri dengan orang yang beriman. Orang lain beriman juga sebagai contoh kan. Jadi kat sinilah kita kena pandai untuk mengimbangi macam mana kita nak berurusan dengan semua peringkat, terutama sekali orang beriman. Kita kena merendah diri. Ada hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zad Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa la tawadha'a ahaduhun lillah illa rafa'ahu Allah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dikurangi harta dengan sebab bersedekah. Allah tidak menambah kepada seseorang dengan sebab kemaafan yang diberikan olehnya, melainkan kemuliaan. Tidaklah seseorang itu merendah diri kerana mengharapkan keredaan Allah, melainkan akan diangkat darajatnya. Hadis ini pun hadis yang baik untuk kita ambil pengajaran. Apabila yang pertama, hadis ni masyhur. Yang pertama lah, mana qasat sadaqatun kan, maksudnya tidak akan berkurang harta yang kita sedekah kan, dengan apa, harta kita ni tidak akan dikurangkan sedikit pun kalau kita sedekah. Siapa yang beriman dengan perkara ni, insya-Allah lah tenang hati dia, tenteram kan. Tapi tidaklah kalau dia ni boros berbelanja pun akan habis kat duit dia kan. Kan, jadi kena, itu pengurusan kewangan masing-masing lah kan. Jadi sedekah ni tidak akan mengurangkan harta sikit pun. Kan? Dan kita kena pandai lah, bila dah makin besar, makin dewasa, makin tua kan, kita kena pandai berapa yang kita perlu infak kan. Kadang-kadang saya pelik juga kan, macam makcik yang datang dekat yang dekat Mekah kan. Saya pernah lah sebelum pergi masuk Yadim ni, masuk agensi umrah kan. Pergi umrah, makcik-makcik ni habis bagi infak ni, bagi kat orang ni, bagi ni. Bagus, sihat kan. Lepas tu kata, ustaz, saya tak ada cash lah ustaz. Letih lah saya. Dia nak katakan ATM pun ketah. Macam mana ni ustaz, saya tak ada. Kan, jadi kena seimbangkan kan. Habis anak bagi ni suruh sedekah. Tak apa, itu tak apa. Memang sedekah tu sedekah. Dia belanja dia pun sedekah kak. Kan? Jadi saya pun pening kepala juga. Kalau seorang tak apa, ini kalau dekat 10 orang jenuh ATM tu kan. Muka saya je kan, dia kata saya ni pemeras ugut ke apa kan. Jadi kena seimbangkan. Okay? Sedekah tak ada masalah kan. Tapi hadis ini memang jelas. Memang setakat ni alhamdulillah lah, saya tak nampak orang miskin tu suka bersedekah lah. Maksudnya orang yang miskin ni bila raja sedekah pun sebenarnya dia kan cukup je hidup dia. Orang yang kedekut
Biasanya akan ada yang kaya kedekut, ada yang miskin kedekut kan. Itu sifat manusia kan. Perangai dia macam tu. Jadi bersedekah ni Rasulullah kata tidak pernah pun mengurangkan harta yang kita ada. Dan Allah tidak menambahkan seorang dengan sebab kemaafannya. Kan? Maksudnya sebenarnya kita bersedekah ni pun kita nak membersihkan bukan sekadar harta kan, dosa-dosa kita kan, segala kotoran kita kan, yang kita terlanjur dan juga ni kita nak mohon kemaafan juga dengan urusan-urusan kita dengan manusia yang lain, dan diberikan olehnya melainkan hanyalah kemuliaan. Maksudnya Allah SWT angkat darjat orang yang ini hadis ini bercerita tentang kemaafan. Orang yang suka memberi yang suka maaf. Jadi ini adalah satu daripada sifat yang baik kan. Sedekah ni memang menyucikan harta kita dan juga jiwa kita. Bila kita concern dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Tapi bila kita memaafkan lagi, itu lagi indah dan juga cantik lah. Okay. Ini, bila kita cerita tentang maaf ni, dia banyak keadaan orang Melayu kita ni, berharta ni, memang berat sikit lah. Sebab apa? Sebab ada kisah lah di Pantai Timur sana lah. Kan? Kebetulan keluarga ni keluarga yang beragama, yang mentadbikkan mempraktikkan agama dengan baik, sihat dan sebagainya. Tapi yang terasa kan kalau terkena ni macam keluarga aku je, bukan saya tak cakap ni. Dan ini berdasarkan pengalaman saya kan. Ini cerita tentang yang monyang dia ni adalah pemilik tanah sebab rajin. Jadi di Pantai Timur tu adalah beberapa tanah yang besar. Dia agih-agihkan. Sebelum kewafatan kakak dia ni, kakak kewafatan tu memang lah punya mulia kan. Tak adalah kan, maksudnya sebelum meninggal kakak dia ni lah sakit kanser masa tu kan. Jadi kakak dia payah nak hembuskan nafas kan, nak mengucap syahadah, jadi payah. Rupa-rupanya adik dia yang bongsu tu tak puas hati sebab kakak dia dapat lebih tanah tu, tanah pusaka lah kan. Bagian satu pusaka je ni cerita tentang orang yang dah mengamalkan anak-anak semua ni memang hidup dalam keadaan beragama, hidup bertudung semua kan. Maksudnya beramal dengan semua agama Islam apa yang dituntut, tapi disebabkan tidak puas hati ni je. Dan sebenarnya memang betul pun adik dia patutnya dapat hak tu. Tapi selagi mana adik dia tak maafkan kakak dia ni, susah ni nak hembuskan. Tapi akhirnya baru tahu sebab apa. Kan adik dia ni pun ziarah pun masa-masa muka dan sebagainya kan, kakak dia ni. Dan akhirnya anak-anak ni kumpul minta maaf dengan pakcik dia ni. Kan, maafkanlah ni kan. Kalau tanah tu nak kita bagi juga tanah tu kan. Kita buat proses tukar nama. Anak-anak 8 orang ni dah sepakat nak bagi nama tanah tu kan. Jadi akhirnya adik dia ni pun pergi menangis kat kakak dia. Dia kata saya maafkan semua kan. Bila menangis berteriak habis semua anak-anak. Dan akhirnya dimaafkan, hembus nafas terakhir. Dan mengucap kalimah syahadah. Memang Allah kan. Maksudnya dengar kan. Dan akhirnya berserilah muka. Maksudnya satu urusan je tak selesai. Harta kan, sebagai contoh lah. Tapi kemaafan tu dan diangkat kemuliaan. Masa tu saya tahulah, saya kata macam inilah kan, saya tak kisahlah dengan adik-adik saya ni, kami ada 9 orang adik-beradik sebagai contoh. Sebanyak ni, rumah ada 2 je, tanah ada 2-3 je. Macam gini je kan. Siapa yang nak harta pusaka ni, belilah. Lepas tu buat agihan bagi cash kan, sebagai contoh. Tak perlulah kita nak bergaduh, nak bagi-bagi sampai dapat 1 kaki seorang kan. Dapat 1 kaki tak berbaloi, perempuan. Betul tak? Dapat berapa ratus ringgit je contohlah kan. Itu kalau tanah dekat hutan lah. Kalau tanah bandar tu mungkin dapat 1,000-2,000 kan contoh. 1 kaki seorang buat apa kan? Tak berbaloi. Sampaikan kita susah dekat akhirat nanti buat apa. Jadi maafkan. Kan? Tak perlu kita sampai mengungkit. Dan inilah kunci yang kita nak dapatkan daripada kejayaan di dunia dan di akhirat ni kan. Jadi perempuan memang perlulah. Dan tuan-tuan kita kena ajar generasi kita, anak-anak kita ni macam mana uruskan harta-harta pusaka dan sebagainya kan. Sebabnya kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang menjadi bergaduh kan. Harta pusaka dan juga sebagainya lah. Jadi insyaAllah ada lagi sambungannya tu, iaitu tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana mengharapkan keredaan Allah SWT, melainkan akan datang diangkat darajatnya kan. Jadi sebenarnya kita merendahkan diri ni, Allah berikan satu darajat yang tinggi. Semalam pun jumpa dengan mesyuarat dengan Jusasi kan, pengarah Jusasi. Nampak besar betul lah kan. Tapi punyalah gelak macam kan. Saya ni sampoi je Saya kata Jusasi ni kan, macam terlalu ramah kan. Sebab biasa kan kalau Jusasi ni, saya jumpa dengan pentadbiran kerajaan ni memang tinggi lah sikit level dia kan. Dia ada dia punya lagak gaya Jusasi lah kan. Tapi yang semalam tu memang hamba kan. Kadang-kadang kita rasa macam kawan-kawan kita. Tapi disebabkan kita rasa hormat kat dia,
kita tidaklah sampai layan dia macam kawan kita kan. Kita rasa dia tu sebagai orang yang pengerusikan mesyuarat. Nampak sebenarnya tidak menjatuhkan pun bila kita ni merendahkan diri, tak menjatuhkan martabat kita pun dan tidak merendahkan sedikit pun. Kan. Dan bahkan kadang-kadang orang lebih hormat kita sebab kita berjaya untuk menurunkan dan Allah angkat pula darajat kita di akhirat kan. Jadi inilah yang kita nak pegang daripada hadis yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita ni. Hadis yang seterusnya, wa anhu qala inna kanat amatun min ima'il Madinah la ta'khudhu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu ini hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya ada seorang hamba sahaya wanita daripada golongan hamba ketua Madinah, kota Madinah. Hamba, ada seorang perempuan ni, dia hamba di kota Madinah. Dia menarik tangan Rasulullah SAW. Lalu wanita itu membawa Rasulullah SAW untuk pergi ke mana sahaja yang dikehendakinya. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ni hadis sahih. Seorang perempuan hamba menarik tangan Rasulullah SAW dan bawa pusing habis ke kota Madinah. Apa yang kita boleh anggap? Kalau saya kena tarik tangan tu, risaulah kan. Ustaz ni betul. Tapi dalam hadis ni memang diberi pengajaran dia, janganlah sampai mengundang fitnah dan juga kan, mengundang dosa terutamanya dengan wanita mahram kan. Dalam konteks hadis ni adalah hamba. Hamba ni, jelah dalam Islam pun ada disebutkan hukum hamba ni macam mana dan sebagainya. Memang atas martabat masyarakat ni memang paling rendah adalah hamba lah. Hamba ni tak payah dibayar gaji. Memang hukumnya adalah bila hamba kepada seseorang itu, dia memang kena turut apa saja perintah yang disebut oleh tuannya. Atau lelaki pun maksudnya diberi kebebasan untuk bersetubuh dengan hamba kan, sebagai contoh. Tapi zaman sekarang tak ada lah hamba kan. Semua dibayar gaji dengan baik kan. Tidak ada. Tapi adalah beberapa organisasi haram kan yang menggunakan konsep tu. Saya tak nak sebut di mana lah dan kat mana lah. Tapi ada. Kalau golongan macam ni, kena hati-hati lah kan. Takut dia mempergunakan dan memperalatkan. Jadi apabila kita faham daripada hadis ni, Rasulullah SAW ni memang mudah ramah, mudah dimesrai dan sampai sanggup melayan orang yang dia tak kenal pun kan, bawa pergi ke sini, bawa pergi ke sini kan. Kalau kita lah kan, kalau saya ni memang saya, yang pertama saya lari dululah, tarik tangan saya kan. Faham nak pegang tangan saya kan. Lagi ada orang rumah saya memang nanya saya. Kan. Biarlah perempuan tu walaupun berumur sekalipun memang nanya kat saya juga kan. Boy, mak mertua ke tu? Dia tanya macam tu, jenuh saya. Kan. Jadi dia kena kreatif. Maksudnya dia kena, keadaan tu kena faham kan. Bagi contoh, apabila saya pergi umrah dululah kan. Saya banyak kali masa mau tawif tu, saya pergi seorang-seorang lah. Adalah kadang-kadang ada keadaan yang perempuan yang cuba nak jelah dia ada anak kan, dia nak baik-baik dengan kita kan, kita faham kan. Tapi saya dah berpunya nak macam mana kan. Contoh kan. Jadi kena berjaga batas dan sebagainya kan. Ustaz lah pergi cakap Arab, pergilah dekat mall-mall tolong saya kan. Saya kena tipu nanti. Tak boleh, saya tak nak pergi berdua, saya kena pergi ramai lah kan, sebagai contoh kan. Jadi kalau bawa jemaah tu memang kena pandai jaga daripada fitnah tu. Tapi janganlah kata ada setengah tu kadang pergilah sendiri kan, sibuk je kan, dah pergi 10 kali pun nak itu, maksudnya tak merendah diri lah tu kan, maksud sombong kan. Mentang-mentang lah dia tu boleh cakap Arab dan sebagainya, maksudnya kita tu sendiri kena pandai macam mana nak manage dalam situasi tu. Tapi kena mengelakkan fitnah daripada berlaku lah. Jadi dalam banyak keadaan ini kelebihan yang kita kena ada dalam keadaan kita nak beramah mesra ni dengan masyarakat yang ada, dengan orang sekeliling kita, dengan kawan-kawan kita, ada jaga batasan-batasan yang kita perlu jaga. Itu yang penting lah. Jadi nak beritahu dekat sini, hadis ini Rasulullah SAW meraihkan semua. Dan ini dah sifat Rasulullah SAW ni. Dan ada satu lagi, nanti hadis yang seterusnya rasanya, bagaimana Rasulullah SAW setiap kali jumpa kanak-kanak dia suka bagi salam. Jumpa budak-budak dia bagi salam kan? Senyum kan? Kanak-kanak ni macam baru-baru ni pergi kalau di sini pun ada kafar kan. Jadi jumpa budak-budak ni senyum je lah kan. Tengok dia duduk main ketuk pintu lah sebagainya kan. Macam di Sabah baru-baru ni kami baru balik daripada Sabah. Ada program agensi agama seluruh Malaysia. Bila pergi kat sana, satu masjid tu sebelah homestay kami tu, memang
anak-anak orang Sabah ni boleh kata memang hidup dalam keadaan nature yang masih zaman-zaman 2000 kan, masih sebab dia mungkin tak berapa maju sangat kan, tapi seronok main sepak bola, getah lah main ni, dah tak main handphone lah, main ni kat baju busuk sebelum pergi sekolah lagi lah cerita kan, peluhnya apa semua kan. Tapi bila dia jumpa orang dewasa, bila nak lalu, dia berhenti main bola. Dia hormat kan. Ada pakcik kan. Berhenti. Jadi dia berhenti. Maksudnya kat sini, lepas tu kita bagi salam lah. Assalamualaikum kan. Jadi dia rasa teruja. Nak jawab salam tu dia rasa teruja. Sebab mungkin tak ramai orang nak bagi salam. Jadi sebenarnya, ini pun salah satu daripada apa? Daripada yang Rasulullah SAW ni, maksudnya kita terapkan nilai kebaikan ramah mesra ni daripada kanak-kanak. Sebabnya orang biasanya dikenali orang tua ni memang antara orang yang tak suka dengan kanak-kanak lah, apalah kan. Kanak-kanak lah menganggapan orang tua macam tu. Tapi bila orang tua bagi salam kepada mereka, mereka rasa macam excited nak jawab kan. Kalau cikgu tu memang dia wajib lah kan. Masuk kelas je kena bagi wajib. Itu dah jadi rutin. Tapi bila dia keadaan yang kekok ni, tiba-tiba kan, dia jadi seronok. Jadi bila baca hadis Rasulullah SAW ni, memang sepatutnya itulah sunnah yang kita kena amalkan. Dan ini adalah daripada yang daripada hadis ini kita ambil pengajaran. Kita boleh beramah mesra dengan kawan-kawan kita, kawan kita tarik kan, jangan kita sombong kan, kecuali kita sakit lah. Yang kawan tu sakit, kita tarik atas katil keluar juga kan, teman aku kan, tak ada orang ni kan, kawan tu batuk-batuk lah sebagainya kan. Tengok keadaan. Kalau kawan tu sihat walafiat kan, cuma malas je kan, malas ni banyak konteks lah. Malas sebab bawa balik daripada masjid sebagai contoh kan, malas sebab dan sebagainya. Banyak keadaan kita kena pandai kreatifkan lah macam mana kita nak ajak, dan kita nak terima ajakan tu. Hadis yang seterusnya, wa an Aswad ibn Yazid qal su'ila Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil baiti, qalat kana yakunu fi mihnatil ahli, yani khidma ahlihi, fa idza hadaratis salah kharaja ila salah. Hadis riwayat Bukhari. Ini pun hadis sahih juga. Ini sebenarnya patutnya untuk orang lelaki lah terutama hadis ni. Daripada Aswad bin Yazid katanya, ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau membawa tugas keluarganya, iaitu membantu kerja-kerja rumah keluarganya. Lalu apabila masuk waktu sembahyang, dia pun keluar untuk bersembahyang. Jadi ini hadis yang menarik, terutama untuk orang lelaki lah tapi bolehlah nasihat kan. Dalam kereta jangan bergaduh pula kan. Suami jemput kan, dia sebut kan, bang, ni ustaz sebut ni kan. Rasulullah dulu kan, balik ke rumah, dia buat kerja-kerja rumah. Oh sedap kan hadis kan. Ada hadis sahih Bukhari ni. Abang nak ingkar ke kan? Menggelupur terlaki kan, pegang kereta kan. Bukan. Maksudnya sebenarnya hadis ini adalah hadis pengingatan kepada kita lah kan, lelaki ke suami ke isteri ke kan, ayah dan ibu, semua ni ada peranan. Dan sebenarnya saya tak tahulah kan, ini perangai saya lah, sebab saya ni dah bila tukar bahagian baru-baru ni agak kerap outstation lah. Jadi bila kita outstation, kita bekerja dan sebagainya, yang jaga, yang uruskan anak-anak di rumah dan sebagainya adalah isteri kita, bagi contoh lah kan. Jadi dia kena tambah double. Bila kita tak ada ni, dia tambah double. Jadi bila kita balik, kita buat malas duduk bongkang atas kursi kan, penat lah outstation dan sebagainya kan. Dan dia kena buat kerja yang sama juga seperti yang macam seolah-olah kita ni tak ada, sebagai contoh kan. Jadi rasa berbaloi ke kalau kita tak ada? Sebagai contoh lah kan. Bila saya fikir macam tu, tak logik lah. Jadi kalau ada pinggan mangkuk kat dalam sinki, kita basuhkan, kita clearkan rumah tu kan. Maksudnya kadang-kadang saya sanggup ambil cuti pun sebab nak selesaikan kadang-kadang isu-isu dengan anak-anak sebagai contoh kan, dengan anak kan, kita dah tak ada masa dan sebagainya. Jadi ini adalah sebenarnya common sense je sebenarnya. Tapi hadis Rasulullah SAW ni bagi kepada kita ni supaya jadikan bentuk akhlak. Dia asalnya common sense, tapi orang yang tak ada common sense sangat ni, dia macam tanggungjawab macam tu kan. Orang lelaki ni lah kan, so aku penat kerja ni sebagainya kan, duduk balik rumah relax je lah, betul tak? Kan? Kadang-kadang si isteri ni pun naif percaya kan, betul lah suami aku penat kan. Dia pun bertambah lah kerja dia, urut lah suami dia kan. Lepas tu dia demam esok tu. Dia demam habis, semua rumah hancur lebur, anak-anak tak kita pergi sekolah kan. Dia tambah kerja dia lagi kan, contoh. Jadi sebenarnya ini hadis
yang Rasulullah SAW ni balik rumah buat kerja-kerja rumah. Dan benda ni perlu diterapkan. Ada ke yang perempuan ni kena faham juga, yang lelaki ni pun ada up and down, betul tak? Kita ni lelaki kan. Gentleman yang saya kenal ni biasanya dia ada iman yazid wa yanqus, ada naik ada yang turun. Tapi turun tu tak adalah dia sembam terus tak solat sebagainya kan. Maksudnya dia ada waktu dia down kan, dia penat, dia stres kerja dan sebagainya, yang kena marah ke contoh, dia balik tu dia nak senyap sekejap satu malam macam tu kan. Kalau tengok keadaan macam ni, yang perempuan jangan lagi push kan, contoh kan. Balik relax, kena bebel nanti kan, bila kena jekah nangis masuk dalam bilik kan, sebagai contoh. Itu kalau yang kaki jekah lah kan. Kalau yang wa'iyazbillah lah kan, kalau jenis kaki panah barat, kaki pukul ni, pukul je, kaki je naik kan. Tapi benda ni adalah benda yang bagi saya tak elok lah kan. Benda memang apa, orang perempuan ni memang macam tu lah kan. Nak macam mana kena tahan lah mulut dia lah kan. Mana-mana pun kita kahwin dengan ustazah ke, kita kahwin dengan apa ke, kita bukan kahwin dengan malaikat, kita kahwin dengan orang perempuan. Sebagai contoh kan, saya beritahu fakta ni kan, kawan-kawan saya kan, saya ingat, kita ingatkan macam ni, kita kahwin dengan perempuan, manusia kan. Walaupun dia belajar syariah, dapat 4 flat, tapi itu tidak menerima hakikat dia adalah seorang manusia. Dia ada perasaan, dia ada mood, dia ada emosi, betul tak? Jadi ini adalah realiti yang kita kena hadapi. Kan? Jadi terimalah seadanya kan. Jadi itulah yang sebagai seorang lelaki, bila kita balik, kita tahu kita penat, rehat secukupnya. Kadang-kadang yang pelik juga, setengah orang tu pergi main game lah, pergi main game tu mungkin lah kalau dia nak main dengan anak-anak dia kan sebagainya. Ini main seorang-seorang, lepas tu sekarang ni kat video-video kan ada kan, anak bini nak kasih sayang, dia tutup pintu kan. Sebagai contoh, memanglah buat main kan, tapi benda tu tak sehat. Bila anak-anak muda tu dianggap macam tu, bila mak marah, dia tutup pintu mak dia kan, contoh kan. Sebab apa? Sebab dia tiru daripada TikTok sebagai contoh kan. Itu benda yang tidak sihat lah. Sepatutnya kita nak mentarbiah ni satu benda ni, kita jangan tunjuk sikit pun benda yang buruk. Okay? Ini panduan lah kepada terutamanya kan, kepada orang-orang yang masih ada yang kecil-kecil, anak-anak yang kecil ataupun cucu-cucu pun, kena pastikan tidak ada langsung sifat yang buruk di hadapan kanak-kanak. Kata-kata kan apatah lagi kan. Sebagai contoh. Sebabnya semua tu adalah suasana ataupun environment yang kita nak bina tu, kita yang tetapkan. Kalau kita kau contoh kan, kita cubit anak sebagai contoh, kat sekolah dia akan cubit anak, betul tak? Kalau kita kerap sangat cubit kan, dia anggap macam benda tu adalah, bila orang buat dia dah terbiasa kena cubit, jadi dia cubit pula orang. Sebab tu saya tak pelik bila ada anak kena cubit orang lain, bergaduh lah mak ayah tu kan, rupanya mak dia selalu cubit anak dia sebagai contoh kan. Kesilapan kat siapa? Parent tu sendiri kan. Jadi perempuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Aisyah memberitahu betapa seronoknya apabila isteri-isteri Nabi ni, Nabi balik rumah, bersihkan rumah kan. Mungkinlah kan, rumah kecil zaman tu kan, kita katakan sekarang rumah saya besar kan, villa kan, bersih lah, siapa suruh beli rumah besar? Kalau tak ada, dia beli upah kan, upah sekarang ni ada, saya tengok tadi servis home cleaning dan sebagainya kan, bayar per jam je dan sebagainya kan. Dah beli rumah besar, kena kemas lah rumah besar kan. Kalau macam tu beli rumah kecil, kadang-kadang kita sedih lah kadang-kadang kan. Macam parents saja lah kan, rumah kami besar, kami 9 beradik kan. Bila ramai-ramai kami balik, memang seronok lah. Tapi sekarang 5 orang kahwin, yang sunyi je kan, yang belajar kat U tu, memang last kali seorang 2 je yang ada kat rumah tu kan. Tapi kerap-kerap juga kami bergilir lah, pergi ziarah kan. Memang setiap minggu tu pergilah dekat kan, rumah kat Kajang. Tapi rumah tu rumah teres 2 kan. Jadi rumah teres 2 side sebelah-sebelah ni besar lah, jadi 8 bilik dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kita balik rumah tu, kita tengok kosong, berabuk dan sebagainya, kita bersih kan. Kan, memang tak mampu dah kita nak harapkan orang tua kita sebagainya kan. Jadi concern masing-masing lah anak-anak kena, itu tanggungjawab seorang anak pula. Makin dewasa makin banyak lah pengurusan masa yang kita kena uruskan. Jadi kat sini lah macam mana Rasulullah SAW bila solat keluar je pergi surau kan. Bukanlah kata malas ke apa kan. Macam kita sekarang ni start motor, start kereta, pergi je lah kan, pergi surau kan sebagai contoh. Ini adalah kuduah yang Rasulullah SAW beritahu kan. Maksudnya bila balik rumah, buatlah kerja kat rumah kan. Jangan pergi sembang, sebenarnya apa yang abang lalui sepanjang bekerja ni kan. Dia buat cerita drama dia pula kan. Bini dia pun dah tidur dah, penat kan contoh. Jadi nak cerita boleh, masa on the way nak pergi makan, contoh kan, nak ceritalah kan, sembang. Balik rumah buat kerja, sambil-sambil mulut berjalan, tangan kaki semua pun kena berjalan lah. Itulah kuduah dan juga panduan yang uswah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Okay. Hadis yang seterusnya, Wa an Abi Rifa'ah
Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu faqultu ya Rasulullah rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilai fa utiya bi kursiyyin faqa'ada alayhi wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah thumma ata khutbatuhu fa atamma akhiraha. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaedah periwayatan hadis ni beza Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Muslim dia suka kebanyakan hadis yang diriwayat dalam sahih ni dia banyak riwayat dengan kisah sekali. Dari cerita. Imam Bukhari hadis yang diriwayatkan tu biasanya hadis tu lah, jadi dia kurang penceritaan. Tapi ada beberapa hadis yang diceritakan jugalah kan, kalau perlukan dicerita. Tapi Imam Muslim ni memang suka bercerita. Ada hadis yang disusun Imam Muslim tu kelebihan dia macam tu lah. Okay? Jadi dua-dua sahih. Tapi martabat sahih yang lebih tinggi adalah Imam Bukhari. Okay? Tapi tidaklah menjatuhkan Imam Muslim ni, tapi sama-sama sahih. Cuma dia ada kaedah yang berbeza dalam meriwayatkan hadis ni, dan adalah dia punya kelebihan dia. Kalau macam saya suka kalau nak bawa kepada masyarakat Imam Muslim punya hadis lah. Sebab dia banyak cerita. Jadi cerita dalam hadis ni daripada Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid. Katanya ketika aku sampai kepada Nabi Muhammad SAW, okay, baginda sedang berkhutbah, tengah mengajar lah ni macam gini kan, tengah berkhutbah. Apabila Rasulullah SAW tengah berkhutbah, mengajar, dia disebut khutbah tu bukanlah maksudnya betul khutbah Jumaat. Ada setengah riwayat memang kita faham, oh khutbah ni khutbah Jumaat lah. Tidak, ini adalah khutbah yang pengajian kitab kan. Maksudnya, wahai Rasulullah SAW, ada seorang dibangun. Kan? Dia kata, wahai Rasulullah SAW, ada seorang yang datang ni untuk bertanya mengenai hukum-hukum agama yang dia tidak mengetahui apakah hukum-hukumnya. Okay? Cuma dia tengah mengajar ni, dia baru bangun, angkat tangan. Terkejut kita kan? Dia kata, ya Ustaz, saya tak faham ni hukum-hukum ni. Dia kata. Apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah SAW berhentikan khutbahnya. Lalu meninggalkan khutbahnya, lalu datang kepada si fulan ini yang bertanya kan ni, bawa kursi sekali. Ni, bawa ni. Tarik kursi sampai ke depan tu. Dia letak dekat depan si fulan ni, lalu dia mengajarkan. Kan? Maksudnya, bagi dia duduk di atas kursi tu, bagi dia pun mula mengajar kepada orang tu. Perkara-perkara yang berkaitan. Dia tanya hukum dan sebagainya, dan diajarkan. Lepas Rasulullah SAW selesai, letak kursi balik dan menyambung khutbahnya sehingga habis. Ini akhlak. Ini akhlak Rasulullah SAW. Apabila ada orang bertanya, saya paling sebenarnya kadang-kadang kawan-kawan kan, tak apa-apalah tanya soalan macam ni kan. Kita tanya, ada setengah lah kawan-kawan kan. Oh kan. Dia tanya. Bagi saya tak ada masalah pun nak tanya soalan yang kadang-kadang dah tahu lah pun kan. Kita kena anggap setiap daripada soalan tu sebenarnya dia mengajar kita juga. Bukannya kita mengajar dia kan, sebagai contoh. Kadang-kadang ada benda yang kita dah lalui kan, kita dah belajar. Tapi bila kita berlaku dekat depan situasi kita, kita boleh ingat balik dan kita boleh rungkaikan balik. Terutama bahawa hukum hakam lah. Jadi sebenarnya apabila Rasulullah SAW sebut tentang hadis ni, sebenarnya inilah nilai merendah diri kan. Terutama orang yang beriman. Bila ada kawan-kawan kita tanya kan, kita herdik dia kan. Soalan ni pun tak tahu. Sebut contoh kan. Dah macam mana dia ni mandi wajib sebelum ni kan, contoh. Dah dalam jahil memanglah confirm dah dia tak fikir dah kan, contoh kan. Dah dia tak tahu kan. Betul ke aku mandi ni kan. Soalan mudah pun nak tanya sebagai contoh kan. Tak langsung tak ada rasa rendah diri lah. So kita anggaplah setiap apa soalan pun. Kadang-kadang saya pernah pergi kalau dekat Masjid Nabawi, Masjid Haram kan, ada kuliah-kuliah kat masjid kan, lagi merepek soalan tanya. Sebab kita boleh faham bahasa Arab je, kita kadang kelakar kan. Arab Saudi tanya soalan macam tu, orang Melayu angguk lah kan. Sebab dia tak faham apa tak tahu, tapi dia mengiktiraf majlis ilmu tu lah kan. Tapi bila kita dengar tu kadang-kadang tanya soalan tai cicak jatuh masa dekat ni lah, solat lah kan. Dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi tak nak nampak cicak pun sebagai contoh kan. Sebagai contoh lah. Dia jarang nampak kan. Dia tanya, tengah solat kat makam Nabi ni kan, dekat apa, dia cerita soalan yang pernah saya dengar lah. Dia cerita masa tengah solat dekat apa, Raudah tu, tiba-tiba ada bangkai terjatuh dekat tangan ni kan. Punyalah baik Syekh tu, dia jawab soalan. Kan. Dia rendahkan dia punya ni kan. Kadang-kadang tak logik kan. Macam mana dengan polis ni tiba-tiba ada bangkai jatuh seketul kan, contoh. Ke mana datangnya bangkai tu kan.
Pening soalan lah kan. Soalan dia tanya kan, ada maitah datang kan, ada orang mati jatuh dari langit, jatuh bangkai lah kan. Kita tapi Syekh tu jawab kan. Dia melayan kan. Itulah kaedah sebenarnya. Kita ni kena jangan kita bukan jangan merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita menjawab tu kan, kadang-kadang perasaan kita rendahkan orang lain. Takkan soalan ni kan. Tapi lah kali kita kena jawab juga, dan kita kena rendahkan diri. Kan mungkin ada orang sekeliling kita tu mengalami situasi yang sama kan, sebagai contoh. Jadi inilah dalam konteks ni Rasulullah SAW berendahkan diri kan. Pergi jumpa dengan orang tu. Inilah dakwah sebenarnya. Dakwah Rasulullah SAW ni kadang-kadang bukannya kita dakwah ni sebab kita nak kena perjuangkan Islam kan, kita nak kena menegakkan Islam dan sebagainya. Tapi benda-benda kecil macam sifat kita dengan manusia pun kita tak selesai. Macam mana kita nak perjuangkan Islam, contoh kan. Jadi sebab itulah pentingnya kita kena nak bagi Islam ni menang ni, kena settlekan benda-benda asas tu, benda-benda kecil ni. Terutama di peringkat individu, di peringkat keluarga kita sendiri kan, masyarakat kita. Dan insyaAllah Allah SWT akan kembangkan sehinggalah datangnya satu pembukaan nanti kan, akan ada fathul zaman-zaman kegemilangan Islam yang akan datangnya akhir zaman nanti, Nabi Isa AS akan buka kan. Dan kita doakan mudah-mudahan ramailah kan di kalangan kita umat Nabi Muhammad ini akan mengikuti perjuangan Nabi-Nabi kita kan. Jadi inilah benda-benda asas ni kan. Sebenarnya umat Islam ni kena jaga benda tu lah kan. Kalau kita ni ikut umat Islam tapi akhlak memang cocok merba kan, akhlaknya dengan mencarut tu jadi satu rutin. Wa'iyazubillah kan. Mencarut saya tak tahulah. Mana mencarut ni berat patutnya orang yang kadang-kadang lah kan. Orang Mak Saleh ni pun rasa benda tu tak disensor kan dalam video dia. Macam mana kita boleh sebut perkataan-perkataan macam tu lagi kat tempat yang mulia sebagai contoh kan. Dekat Masjidil Haram boleh sebut benda-benda macam tu sebagai contoh kan. Macam tak ada common sense. Benda ni perlu ditarbiah. Perlu ni kan. Apatah lagi kadang-kadang saya dengar kadang-kadang orang gaduh. Ada pergi mana tu? Pergi rumah kenalan lah kan. Bergaduh lagi bini mencarut. Saya kata gaduh-gaduh lah kan. Tak ada masalah. Tapi janganlah sampai mencarut ke bini, jangan carut ke suami kan. Kata kan. Habis keluar binatang-binatang semua benda lah keluar kan. Tapi saya harap mulut je lah kan. Tak ada sampai ke tangan kaki dan sebagainya lah. Saya harap macam tu je. Tapi masalahnya mencarut ni, bila kita cakap macam tu, dan bila anak kata, ayah aku boleh cakap dengan mak aku macam tu, mak aku boleh cakap dengan ayah aku macam tu, cakap je lah kat kawan-kawan sebagai contoh kan. Bagi contoh, ini adalah benda yang tidak sihat lah yang kita kena didik daripada kita. Bukan didik kepada diorang anak-anak ni. Didik daripada kita dulu. Okay? Jadi ingatlah ini bukan hadis yang terakhir. Okay? Masa pun mencemburui kita. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاثة قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. Jadi inilah riwayat Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, baginda akan menjilat jarinya. Okey. Iaitu ibu jarinya, telunjuknya dan jari tengah. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jatuh sesuatu makanan kamu, buangkanlah daripadanya kotoran dan makanlah yang bersih serta janganlah dibiarkan syaitan memakannya. Baginda juga menyuruh supaya dijilatkan bekas makanan yang dimakan di dalamnya dengan dia bersabda, kerana sesungguhnya kamu tidak mengetahui di dalamnya makanan kamu yang manakah ada keberkatannya. Jadi ini adalah hadis riwayat Muslim. Ini soal makan ni. Kita kadang-kadang pening kan. Sebab apa lah sampai makan pun Rasulullah SAW terapkan adab. Kan? Tapi inilah akhlak kan. Maksudnya kita nak bentuk macam mana seorang Muslim bila makan pun dia ada panduan dia. Sebab itulah kita ni dalam dunia ni, dalam dunia ni, dia ada panduan dia, dia ada garis panduan dia. Setiap ibadah kita tu, dia ada syariat dia. Kita jangan reka-reka kan, pakai baju pink pada hari Selasa adalah wajib, contoh. Habis yang pakai baju hitam macam mana? Yang pakai baju kuning macam mana? Dosa, contoh kan. Okay, sebab itulah kami di dalam ibadah kan. Kita ni lah sebagai umat Islam, kita kena faham. Ibadah ni, al-aslu dalam ibadah ni adalah haram. Okay, faham tak maksudnya apa? Asal daripada ibadah ni adalah haram. Maksudnya kita tak boleh sewenang-wenangnya create satu ibadah tu sendiri. Maksudnya kita kata, ini ibadah. Contoh kan. Datang maksudnya ibadah wajib.
Apabila disyariatkan solat je. Betul tak? Apabila dikatakan solat subuh tu 2 rakaat, jangan pergi pandai-pandai tambah jadi 4 rakaat. Jangan. Itu ibadah, konsep ibadah ni al-aslu dia adalah haram. Kan? Ataupun maniat kan, maksudnya terlarang untuk kita nak ibadah. Melainkan disyariatkan untuk kita boleh melaksanakan ibadah tu. Faham? Ini asas lah. Tapi al-aslu fi muamalah ibahah. Dalam muamalat semua adalah harus. Okey, beza ibadah khusus ini bukan ibadah yang saya main bola kerana Allah SWT, itu ibadah khusus. Itu ibadah umum. Ini ibadah khusus ni, solat, puasa. Okey. Kalau disyariatkan jangan berpuasa pada hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri, jangan puasa. Okey? Betul tak? Kalau kita puasa je dapat apa? Dapat dosa, betul tak? Jadi itu konsep dalam ibadah dalam Islam. Selagi mana tidak ada syariat untuk kita laksanakan satu ibadah khusus, jangan kita buat. Sebab tu amalan-amalan sunat tu pun sebenarnya kita berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, betul tak? Tapi bagi contohnya macam Yasin. Dah disyariatkan kita untuk membaca Al-Quran, betul contoh, betul tak? Nak baca hari Khamis tu bukan kita kata wajib, betul tak? Kita buat, kalau tertinggal tak dosa pun. Kalau dah buat, pahala. Sebab memang disunatkan untuk kita baca Al-Quran, baca Yasin. Al-Quran sebagai daripada Yasin, bagi contoh kan. Jadi bagi saya tak ada masalah pun. Kadang-kadang yang silapnya ada bila kata, oh ni sunnah Nabi buat malam Jumaat. Itu salah lah kan. Sebab Nabi memang tak buat. Tapi itu adalah satu sunnah untuk menghidupkan masjid-masjid sebagai contohnya. Itu kita kena raikan kan. Jadi Selangor ni Alhamdulillah kan. Kahfi pun dah jadi bacaan yang rutin hari Jumaat kan. Jadi saya rasa itu satu benih subur yang sihat di kalangan masyarakat kita. Mendekatkan diri kan. Jadi kita berbalik kepada hadis tentang makan ni. Okey, apabila Rasulullah SAW, ini hadis yang terakhir. Ini kami memang kalau di Jordan dulu kan, saya teringat lah, Syekh kami memang selalu baca hadis ni lah. Terutama orang yang orang Melayu kita ni suka tinggal makanan. Kan. Oh dia kata, siapa yang habis ni kahwin lain kan, kahwin baru. Oh sedap dia kan. Laki-laki ni sedap lah bahasa dia kan. Syekh, ambil Syekh, berebut. Nak bagi berebut je pasal. Tapi semua tak berani sebab takut bini kan. Tengok. Sedap kan, kan. Tapi sebenarnya bukan maksudnya tu. Kalau Syekh kami kata, ini kami belajar masa kat Jordan makan dengan ramai-ramai student kan. Bila makan dengan Arab ni makan memang mewah. Jadi bila hujung-hujung tu Syekh kata, siapa yang dapat keberkatan ni? Memang dalam hadis ni. Berebut semua nak makan. Mungkin di hujung tu adalah keberkatan makanan kita. Kadang-kadang saya ni memang tak tahulah. Saya tak tahu orang lain anggap saya apalah. Saya di berkupat rekod tengah satu saya ambil je. Saya dah terbiasa macam tu. Jadi jangan kata saya kurang ajar. Biadabnya Ustaz ni makan pun kan. Lapar betul kan. Bini tak masak kat rumah. Sebab kita terbiasa macam tu. Kan. Saya tak kisahlah orang kata orang Melayu memang biasa tinggal, saya ambil je. Samosa ke apa ke kan. Yang kita boleh ambil kan. Tapi tak ada nasi orang tengah makan tu kita pergi ambil. Hodoh benar mangai dia kan. Ayam tu kan. Tiap-tiap tulang kan kita pergi ambil kan. Hodoh sangat. Jadi kita tengok keadaan kan. Contoh makan dengan kawan-kawan datang beraya sebagai contoh kan. Ada je jamu dengan makanan, makan sampai habis. Ini sebenarnya sunnah. Kan daripada hadis Rasulullah SAW ni, apabila jatuh sesuatu makanan kamu tu, ini sebenarnya kita dah buat daripada kecil. Bila jatuh, mak saya pun belajar Azhar dulu kan, mak ayah belajar Azhar. Jadi bila jatuh makanan tu, kita ambil, tiup, makan. Tapi janganlah jatuh ayam masak kicap pergi jatuh tu kita pergi makan. Okay. Itu memang penuh sambal dengan penuh dengan selut dia apa semua kan. Pasir kita makan. Maksudnya jatuh macam kuih bagi contohnya. Macam keropok. Jatuh kat lantai. Kan? Lantai pula kat dapur je. Ambil, ciup. Makan. Ini sunnah Rasulullah SAW kan. Apabila jatuh sesuatu makanan tu, buangkan daripadanya kotoran. Bukannya buang semua makanan tu. Kan? Dan makanlah yang bersih. Serta janganlah dibiarkan syaitan memakannya. Maksudnya apa? Pembaziran lah sebagai contoh kan. Dan masa awal-awal ini pengalaman lah. Saya tak tahulah yang lain rasa ke tidak. Tapi pengalaman saya bila kita banyak pergi majlis, pergi program sebagainya, kadang-kadang ada bawa balik makanan kat rumah. Kita simpan makanan dalam peti ais. Kan? Belah kali tak makan pun. Dia dua orang je kan. Masa baru-baru kahwin kan. Tak makan pun. Lagi dibuang. Masa tu rasa macam tak senang hati. Maksudnya macam kita buang, macam hilang keberkatan. Walaupun makanan tu tidaklah kata tak elok, tapi rasa macam sepatutnya orang lain dapat hak untuk makan lagi. Faham tak?
Kita kumpul. Dan kadang-kadang kita bukan nak kumpul pun. Kadang-kadang orang suruh bawa balik lah. Kan? Jadi kita bila kita buang makanan tu rasa bersalah. Saya tak tahulah orang lain rasa ke tak kan. Kalau ada orang jenis buang je. Kotor buang. Apa kan. Dia macam tu kan. Jadi bila kita simpan makanan tu dan sampailah satu tahap kita kata, saya kata kalau yang ni kita kalau jenis ada tanah buat jadi baja, kalau basi dan sebagainya. Basikan dulu lauk tu sebagainya. Jangan buang bersih-bersih elok-elok. Kan. Kadang-kadang semalam punya makanan dibuang lah hari ni. Bersihkan dulu kan, basikan dulu bagi contohnya, buat jadi makanan. Kalau makcik saya ada ayam itik sebagainya, dia bagi makan ayam itik sebagai contoh. Itu untung orang menternak. Kalau yang duduk apartmen ni nak buang apa ni? Buang kat bawah tu, balkon ni. Nanya kan, kena marah kan. JMB naik atas sound kan. Jadi kena kreatif. Macam mana kita nak cari keberkatan dalam makanan. Jangan buang makanan-makanan kita. Dan ini okay. Habis dah? Ya, ya. 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 Baik. Okey, itulah dalam yang terima kasih banyak buat soalannya baik sebab memang dalam airport ni memang kita tak nak keluar dan sebagainya lah kan. Memang itu dalam keadaan yang memang kita kadang macam tu. Kita buang memang kenalah kita. Dia sebenarnya kalau kita buang makanan ni, dia ada enzim-enzim, adalah bakteria-bakteria kan. Ataupun adalah makhluk-makhluk yang akan makan, yang akan hancurkan kan. Itu betul maksudnya dalam keadaan yang macam kat airport sebagai contoh kan. Macam contohnya makanan terhad. Memang bukan makanan terhad. Kita masa terhad. Lepas tu nak kena masuk dalam airport tu tak boleh bawa makanan kan. Sebab nak kena pas dengan security tu. Kan. Dulu air tak boleh. Dulu saya buang air betul-betul buang dalam singki kan. Contoh mineral. Masuk balik cari kowe, isi balik. Contohlah. Sekarang dah boleh kan. Tapi dalam makanan, konteks makanan je betul kan. Kalau boleh bungkus lah. Bawa masuk bag. Bagi contoh kan. Kalau boleh bungkus. Kalau makanan tu memang tak ada tempat nak bungkus dan sebagainya. Macam contoh, baru ni kami makan tim Yadim pergi ke Sabah kan. Kami beli makanan banyak. Pergi beli ramai-ramai untuk 20 orang terus. 13 orang. 20 tu satu tim. Jadi 13 orang. Yang baki daripada Sabah lah. Jadi 13 orang ni makan banyak lebih. Bungkus lah. Bungkus. Okay. Kalau nak buang tu tengok keadaan. Buang tu macam memang tak boleh nak simpan dan sebagainya kan. Kalau boleh bungkus, usahakan bungkus lah. Okay. Tapi jangan dibuang lah. Adabnya adalah makanan jangan dibuang. Kalau di Arab pun roti-roti yang expired dia tak buang. Digantung dekat elektrik. Sebab apa? Orang miskin datang ambil. Orang miskin makan roti kering yang keras tu, yang kita ketuk kepala patah tu. Patah roti lah kan. Patah kepala. Jangan salah faham. Keras patah roti tu kan. Memang diamalkan macam tu. Orang Melayu je pergi buang roti dalam tong sampah. Masa itulah. Jadi bila saya tanya sebab apa? Sebab ada orang miskin malam-malam datang kutip dan sebagainya kan. Makan roti tu memang roti expired, dah ada kulat dan sebagainya. Tapi orang miskin, dia dah terbiasa macam tu. Dia punya perut tu memang dah immune dengan benda macam tu kan. Jadi sekurang-kurangnya kita tidak membuang makanan. Adabnya itulah. Okay? Tapi kat sini saya rasa tak ada budaya macam tu lah. Gantung roti kat tepi-tepi tiang elektrik kan. Tak ada. Tapi jangan buang masuk tu sampah lah kan. Kalau boleh elakkan. Ini adab dan akhlak yang Rasulullah SAW terapkan kepada kita. Supaya kita menjaga perbuatan ni. Dan bukanlah kita kata dibiarkan syaitan makan. Kita buang tu sampah tu nampak syaitan tengah makan kat dapur. Jangan salah faham. Itu adalah perbuatan pembaziran lah maksudnya. Kan? Maksudnya kita menyumbang kepada satu amalan-amalan yang syaitan suka kan. Iaitu membazirkan makanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hadis yang baik, yang sihat. Okay? Dan saya rasa yang tadi tu kita dah sentuh tentang jilat jari. Ajar anak-anak jilat jari. Okay? Daripada kecil ni memang anak kena ajar jilat 3 jari ni. Lepas dia makan tangan kotor tu, dia kan tangan kotor sangat. Kadang-kadang kita makan nasi kandak kan, kadang-kadang penuh bergelumang tanah kan. Jilat jari, bukan 3 jari je, sepatutnya 5 jari tu kena bersih lah. Tapi kebiasaan ni memang 3 jari ni paling kotor, betul tak? Kalau makan nasi, 3 jari ni paling kotor, betul? 2 ni kadang-kadang si ujung-ujung saja kan, betul tak? Jadi sebab apa sunnah Rasulullah SAW memang antaranya tak nampak kekotoran yang terlalu ni lah. Jadi inilah yang akhlak yang Rasulullah SAW gariskan kepada kita. Dan saya rasa
penting untuk kita ambil iktibar dan juga ambil pengajaran. Dan kita kena amalkan, okey, daripada seluruh hadis-hadis ini. Banyak lagi hadis sebenarnya. Okey, beli buku Riyadhus Salihin, baca dengan keluarga bulan Ramadan, baca setiap pagi contoh. Kalau tengah sibuk-sibuk kan, panggil buat gathering, baca 1 2 3 hadis untuk diterapkan bersamalah. Itu saja, wallahu taala alam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.